Okey, kita teruskan PMP kita pada hari ini dengan subtopik proses elektrolisis larutan aqueous. Okey, dalam buku teks muka surat 37, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis larutan aqueous. Okey, sebagaimana yang pelajar sudah sedia maklum, larutan aqueous mempunyai penambahan ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Bermaksud pelajar perlu memilih ion positif yang akan dinyah cas dan ion negatif yang akan dinyah cas kerana kita telah mempunyai lebih daripada satu ion yang hadir. Okey, faktor yang mempengaruhi proses elektrolisis ada 3. Okey, faktor yang pertama ialah nilai E0. Okey, keupayaan elektrod piawai. Faktor yang kedua adalah kepekatan larutan. Okey, ataupun kepekatan elektrolit. Faktor yang ketiga ialah jenis elektrod. Okey. Faktor yang pertama, keupayaan elektrod piawai, kepekatan larutan dan juga jenis elektrod. Okey, ketiga-tiga faktor ini akan mempengaruhi hasil di anod. Okey, manakala hasil di katod adalah sama bagi setiap faktor. Okey, iaitu kita tengok dulu di katod. Peraturan pemilihan ion yang dinyah cas di katod ialah kita akan pilih kation ataupun ion positif yang nilai E0-nya adalah lebih positif. Okey, ataupun kurang negatif. Okey, kita akan bandingkanlah. Okey, E0 mana, ion yang E0-nya mana yang lebih positif. Jadi itulah cation ataupun ion yang akan dinyah cas dalam proses elektrolisis. Okey, lebih positif atau kurang negatif dalam siri keupayaan elektrod piawai. Okey, jadi yang membezakan hasilnya ialah yang membezakan peraturannya untuk setiap faktor hanyalah di anod. Okey, untuk faktor yang pertama, di anod kita akan pilih anion. Okey, ion negatif. Kena ingat, anod adalah terminal positif, katod adalah terminal negatif untuk proses elektrolisis. Okey, jadi anion yang akan kita pilih ialah anion dengan nilai E0-nya yang lebih negatif ataupun istilahnya kurang positif. Okey, dalam siri keupayaan elektrod piawai. Jadi itulah anion yang akan kita pilih untuk dinyah cas. Okey, faktor yang kedua, kita akan pilih ion yang ada pada anod sekiranya mengandungi ion halida. Sebagai contoh, ion klorida yang pekat. Okey, ion halida yang mempunyai kepekatan yang lebih tinggi dalam elektrolit akan dinyah cas. Okey, dan dioksidakan di anod. Okey, kita akan lihat kepada ion halida. Okey, yang pekatlah. Sebagai contoh, larutan kuprom 2 klorida pekat. Bermaksud yang akan dinyah cas ialah ion klorida. Okey, untuk faktor yang ketiga,
dia akan gunakan elektrod yang berbeza daripada karbon. Okey. Gambar rajanya begini. Okey, kita ada elektrolit, kita ada elektrod, kita ada elektrolit, dan kita sambungkan dia kepada sel kering. Okey, sekiranya elektrod yang digunakan ini adalah logam, automatik kita tahu dia adalah faktor yang ketiga. Jadi di anod, pemilihannya adalah kita akan pilih atom logam pada anod yang akan membebaskan elektron. Okey. Kalau kepekatan larutan tadi, gambar rajanya begini. Dia masih lagi ada elektrod yang disambung pada sel kering. Kita ada elektrolit, tetapi situasinya berbeza. Elektrolit itu dalam keadaan yang pekat. Cikgu ambil contoh, kuprum 2 klorida pekat. Okay, kita akan pertimbangkan sekiranya dia menggunakan halida. Okey, untuk silibus awak. Okey, nilai E naught kita akan pertimbangkan dia sebagai faktor yang pertama. Sekiranya elektrod yang digunakan ini disambung kepada bateri, elektrolitnya adalah cair ataupun tidak dinyatakan cair atau pekat. Bermaksud kita kena anggap dia dalam keadaan yang cair. Okey. Elektrod yang digunakan adalah karbon ataupun platinum, ataupun kita katakan dia sebagai elektrod yang lengai. Berbanding dengan ini tadi, faktor ketiga, kita menggunakan elektrod yang aktif, okey, iaitu logam. Sebagai contoh, sini kuprum dan di sini pun kuprum. Okey. Jadi, lepas ni cikgu akan terangkan ataupun cikgu akan tunjukkan satu contoh untuk faktor pertama, satu contoh soalan untuk faktor kedua, dan satu contoh soalan untuk faktor yang ketiga.